Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah binti Ali. Saya daripada kohort Jun 2019 C. Hari ini saya ingin membuat dokumentari kurikulum berkaitan dua perbezaan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak di luar negara. Okey, kita bermula dengan pendidikan awal kanak-kanak luar negara, Montessori. Okey, pengenalan untuk kaedah Montessori ini adalah mengikut kajian yang dilaksanakan oleh Montessori, kita dapat melihat semua kanak-kanak yang berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah semua kanak-kanak mempunyai mudah untuk menerima sesuatu pembelajaran. Di sini dia menerangkan ketika umur kanak-kanak 3 tahun, bila kita ajar something, dia senang serap, senang ingat. Dan yang kedua adalah semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif. Bermakna dekat sini kita kena jaga hati mereka, jangan guriskan hati mereka. Dan yang ketiga ialah semua kanak-kanak ingin belajar melalui pembelajaran, bermain dan juga bekerja. Iaitu Maria Montessori yang dilahirkan pada tahun 1870 Ogos 31 yang merupakan berbangsa Itali. Okay, beliau juga adalah seorang saintis, pakar perubatan dan juga ahli falsafah dan juga seorang humanis dan merupakan pendidik kanak-kanak awal yang telah dicalonkan untuk menerima hadiah Nobel keamanan. Beliau juga telah dilahirkan di Ancona iaitu Itali kepada Alessandro Montessori dan Renilda Stoppani. Maria juga merupakan siswazah wanita pertama yang menerima ijazah daripada Sekolah Perubatan di Universiti Rome. Okay, Maria Montessori telah meninggal di Belanda pada tahun 1952 selepas mengabdikan diri sepanjang hayatnya belajar mengenai pendidikan awal kanak-kanak ini. Okey, kerja-kerja awal beliau tertumpu kepada hak wanita dan juga reformasi sosial dan juga perkembangan yang merangkumi pembaharuan pendekatan iaitu menyeluruh ke atas pendidikan. Okey, kita bersambung dengan matlamat pendidikan Montessori, iaitu matlamat pendidikan Montessori ini adalah yang terpenting iaitu perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal, sosial, emosi dan juga intelek. Persatuan Montessori Amerika pada tahun 1984 dalam Breviary pada tahun 1998 menyatakan bahawa matlamat program Montessori adalah untuk memperkembangkan aspek-aspek berikut, iaitu penumpuan, kemahiran membuat pemerhatian, kesedaran dan segi susunan dan juga urutan, koordinasi, kesedaran dari segi tanggapan dan juga kemahiran amali, konsep matematik, konsep bahasa, konsep menulis dan membaca, kebiasaan dari segi kreatif, kefahaman tentang alam semula jadi, pengalaman dalam memahami sains sosial, pengalaman dari segi kemahiran berfikir secara kritikal melalui teknik penyelesaian masalah. Mengenakan butang baju, memasang tali kasut, mengilap kasut, menyikat rambut ataupun menyiram pokok. Ini adalah kerana kurikulumnya terdapat set aktiviti, iaitu di antaranya aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian, aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria, aktiviti yang bercorak akademik. Okey, Montessori menekankan kepada kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak, iaitu alatan mengajar yang telah disediakan iaitu apparatus perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. Okey, kaedah Montessori dan juga bahan pengajarannya adalah menekankan sensory teaching and learning, iaitu kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan mendapat pengalaman dan juga latihan daya penglihatan, pendengaran dan juga sentuhan. Ini kerana bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dan juga dengan cekap. Beliau juga membuat kesimpulan bahawa tingkah laku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka, iaitu idea ini diperoleh iaitu the part to intellectual development is through the hands, merupakan tema yang penting dalam kaedahnya.
Kelebihan dalam sistem Montessori ni adalah kanak-kanak akan belajar berdikari. Bermaksud dekat situ kumpulan umur yang membezakan membolehkan kanak-kanak belajar bagaimana untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dan muda, dan juga dengan rakan-rakan. Dan murid-murid juga boleh bertanyakan soalan untuk mencari jawapan, dan ini guru akan memberi peluang untuk mereka bertanya soalan, tetapi guru tidak akan membantu untuk menyelesaikan soalan tersebut, hanya menerangkan sahajalah, dan selebihnya pelajar tersebut yang akan belajar untuk menyelesaikan benda tu. Okay, Montessori ni dia mostly more pada dia yang explore, so dia merasa sentuhan tersebut, diri tersebut. Jadi dengan tu dia dapat ilmu tu dengan lagi cekap. Okay, kelemahan bagi sistem Montessori ni adalah mana-mana idea Maria Montessori boleh digunakan dalam amalan untuk semua dan juga sentiasa. Sebagai contoh, anak-anak yang dibangkitkan oleh apa-apa prosedur yang biasanya pertembungan agak menyakitkan dipindahkan dengan sistem tradisional pendidikan. Bermaksud di sini kalau sistem Montessori, kanak-kanak akan duduk di dalam circle diorang lah, inside the bunch. Dalam circle tu ada berapa orang. Jadi bila dia pindahkan di pendidikan standard, dia akan jadi kekok dekat situ sebab mereka akan duduk atas kerusi, mereka akan belajar menggunakan papan putih, sebab dekat Montessori kita tak gunakan papan putih tersebut. Kita hanya gunakan apparatus sahaja untuk semua subjek mereka. Okey, kesimpulan bagi pendidikan awal kanak-kanak di luar negara iaitu Montessori adalah kaedah pembelajaran Montessori ini digunakan di Malaysia untuk pendidikan awal kanak-kanak lagi terluaslah, sebab terdapat pelbagai kelebihan yang dapat diperolehi daripada kaedah pembelajaran tersebut untuk perkembangan minda kanak-kanak, iaitu kanak-kanak yang memasuki sekolah Montessori ini dia lagi lebih berdikari, dia lagi lebih berfikiran ke hadapan, maksudnya lagi matang. Sebab bila dia di Montessori, semua benda dia akan kena buat sendiri. Cikgu di situ hanya mengajar saja, and then selebihnya dia akan buat sendiri. So dekat situ cara-cara berfikir secara kritikal, cara-cara berfikir untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi di situ mereka boleh berdikari dengan mudah. Dan kelebihan mereka pun lagi orang kata beyond lah daripada sekolah yang bukan Montessori. Okay, pengenalan bagi Head Start adalah Head Start merupakan program pendidikan awal kanak-kanak yang utama diperkenalkan oleh Kerajaan Amerika Syarikat pada tahun 1965. Okay. Head Start telah memberi perkhidmatan kepada 21 juta kanak-kanak yang kurang berkemampuan dari aspek ekonomi. Di awalnya ia merupakan program pada musim panas, akhirnya berkembang menjadi sebuah program yang komprehensif untuk kanak-kanak. Okay, selain daripada itu, Head Start mendapat sokongan dan juga galakan dari yang kuat dari pembuat dasar di Amerika Syarikat. Head Start juga dikenali sebagai the most important social and educational experiments of the second half of the 20th century. Okay, matlamat bagi program Head Start adalah Head Start mempunyai objektif yang luas dalam perkembangan dan juga hasil pembelajaran bagi kanak-kanak yang datang dari keluarga berpendapatan rendah. Jadi Head Start ni dia tak fokus pada orang yang kaya, dia fokus pada orang yang berpendapatan rendah. Dan selain daripada itu, 4 domain utama yang ditekankan oleh Head Start ialah sosial, emosi, kognitif dan juga fizikal. Head Start juga cuba menghasilkan kanak-kanak yang berkembang secara menyeluruh.
Di samping itu, matlamat utama program Head Start adalah membina kesediaan kanak-kanak ke sekolah dengan cara meningkatkan perkembangan kognitif mereka dan juga sosial perkhidmatan, kesihatan, pendidikan nutrisi, sosial dan juga keperluan yang lain yang dirasai. Beberapa penambahan program telah dibuat seperti penggunaan standard prestasi yang bertujuan memastikan kanak-kanak mencapai standard minimum yang diharapkan. Iaitu menguasai fonem dalam bahasa, bahan bercetak, numerasi, komunikasi dengan baik supaya guru dan pelajar tersebut boleh memahamilah mereka punya communication. Dapat menggunakan pemberian kata dengan baik dan juga menguasai bahasa Inggeris dengan baik bagi kanak-kanak yang menggunakan sebagai bahasa kedua. Pada tahun 2000, Biro Head Start telah memperkenalkan Child Outcome Framework yang mengandungi 8 domain utama, 27 domain, elemen, 100 indikator kemahiran kemampuan, pengetahuan dan juga tingkah laku. Latar belakang bagi Head Start adalah diperkenalkan oleh Presiden Lyndon B. Johnson, iaitu program prasekolah yang dirancang oleh Kerajaan Amerika Syarikat. Selain itu, mereka membantu kanak-kanak dari lahir hingga 5 tahun dan juga fokus kepada keluarga miskin ataupun berpendapatan rendah. Selain daripada itu, Head Start juga membuat program komprehensif untuk hapuskan kemiskinan. Objektif Head Start adalah membantu kanak-kanak daripada latar belakang keluarga berpendapatan rendah. Selain daripada itu, memberi persediaan kepada kanak-kanak untuk memasuki alam prasekolah dan juga mencapai dan mengekalkan tahap pendidikan yang sama di sekolah. Head Start pula adalah, in education, fair is not when everyone gets the same thing, and fair is when everyone gets what they need in order to learn.